Ada masanya Nabi makan dulu baru Nabi minum. Ada masanya Nabi makan kemudian Nabi minum. Sebab apa Nabi minum? Sebab makan yang Nabi makanan tu kerah. Roti yang Nabi makan tu kerah, Nabi terpaksa lalukan dengan air. Hukumnya harus jika tercekik. Jangan pula dah tercekik pun tunggu setengah jam. Yang ni yang saya jumpa di Pulau Pinang. Dia jamu saya capati pukul 6.30 petang. Saya makan capati sekeping. Apa sebab sekeping Ustaz? Lagi satu keping lah. Boleh lah. 2 keping tuan-tuan. Air tak jamu. Saya pun nak balik ke ruang tamu. Ustaz jangan bangun, isteri saya masak nasi biryani gam. Saya kata kabi gam lah ni. Saya sudah kenyang Tuan Haji. Ustaz, ini harapan isteri saya. Dia memasak khas untuk Ustaz. Saya pun makan. Tak nak hampakan orang makan nasi biryani basmati. Makan-makan tercekik. Air dah Haji, air cekik. Ustaz mengikut Nabi SAW. Setengah jam lepas makan baru minum. Saya kata kalau setengah jam saya minum, inna lillah tu Haji. Buat main lekat tergelak aku cekik ni. Tuan-tuan, kalau setengah jam lagi lah tuan-tuan rasa tak jumpa tuan-tuan dah. Sebab tu kita kena faham sunnah betul-betul. Jangan baca satu hadis saja. Adab itu. Adab bila kita makan berjemaah. Apa ada adabnya? Nak tengok orang tu ada adab atau tidak ada adab, cuba makan berjemaah. Kadang-kadang bila makan berjemaah, dia tak jaga adab. Kari, sup dalam mangkuk. Ada camca, ada sudu. Dia boleh ambil camca tu, dia ambil sup, dia hirup. Bunyi pula tu, serung bunyi. Kemudian dia letak balik camca tu dalam mangkuk sup. Dia pun cakap sedap supnya. Dia ambil lagi, serung, dia bubuh itu. Yang 3 orang lagi tengok aja. Macam dia punya seorang sup tu. Itu tandanya tidak beradab. Kenapa kamu tak ambil mangkuk kecil untuk kamu seorang? Hiruplah. Ini tidak. Yang kongsi 3 orang tu lah yang dia nak hirup. Serap, surup, serap, surup, serap. Dah lah gigi tak ada. Tinggal gusi je. Dia pula ada hisap. Tak mau. Yang kedua, cuba tengok masa dia makan. Kalau masa makan tu menyembur-nyembur, pagar tak ada, nyembur-nyembur, top air liur dalam gulai. Ni ada. Apa Din? Air liur Din? Bukan najis. Memanglah tak najis. Tapi orang geli. Putih air liur dia. Macam mana terlepas? Tak apa, buang je. Dia pun buang. Dah tak ada dah, makan. Tu kira baik juga. Setengahnya tuan-tuan, dia kacau lagi. Okey, dah tak ada, makan. Itu tandanya orang yang tidak berakhlak. Yang ketiga, orang yang tak jaga orang lain. Seolah-olah hidangan tu dia seorang je makan. Ayam ambil kat dia seekor, ikan ambil dekat dia seketui, letak di situ. Seketui ikan sepotong tu ambil kat dia. Timun ambil kat dia semua. Tembikai yang habis makan pun dia letak di situ. Udah macam ABC nasi dia. Yang kawan-kawan lain tengok, selalu program ni berlaku bila buka puasa. Kurma 2, nampak 2 biji kurma, tembikai 2 potong dekat dia, ayam seketul dekat dia, ikan goreng seekor dekat dia, sambal tu dia kikis habis-habis. Rupa tak puasa tuan-tuan, tapi mentera ke darah je. Subhanallah. Dahsyat gila. Kadang-kadang kurma tu dia pegang, belum masuk waktu dah pegang. Masuk waktu maghrib 7.20, pukul 7 dia pegang begini, nak nunggu orang azan. Tok bila ya ngap tu. Buruknya perangai. Nak duk gini. Cubaan 1, 2, 3, dia dah telan dah. Dia ingat Tok bila sebut Allah, rupanya tu nak kira apa? Ni jaga. Yang keempat tuan-tuan boleh tengok,
orang yang ambil sisa makanan dia diletakkan di tempat yang orang makan. Piring buah kurma ada 5 biji kurma, kita ambil sebiji, dia ambil sebiji. Lepas dia makan buah kurma, biji buah kurma dia letak balik dalam piring itu. Kita nampak dia duduk isyak buah kurma tu, pak dia letak balik. Kita tengok buah kurma 3 biji lagi. Ni siapa nak makan? Itu namanya tidak berakhlak. Habis tu ustaz nak buat apa dengan biji kurma dia ustaz? Dah lah, telan lah. Buanglah tempat lain yang kamu letak dalam piring tu. Pasal apa? Piring tu masih ada buah lagi. Serupalah kalau kita buat kenduri durian. Ada orang yang makan durian, dia ambil daripada pangsa dia. Dia makan buah durian, ngak-ngak, dia makan biji ni, gemuk pula sini pipi, gemuk pula sini pipi. Kemudian dia tarik buat pula biji. Dia letak sebelah buah durian yang masih tak dimakan dalam pangsa buah durian. Orang macam ni tuan-tuan, tuan-tuan ambil buah durian, tak kepala dia. Pasal kamu tak hormat orang lain. Ini yang Imam Ghazali, Imam Luqmanul Hakim sebut tadi. Manusia ni dinilai cara dia makan. Akak-akak jaga-jagalah akak-akak ni isteri orang. Isteri ni dinilai akhlak tak baik dengan baik. Cuba tengok masa dia makan. Kalau dia biar suami dia makan di dapur, dia pula makan atas katil dalam bilik dia. Begini bawa nasi. Mana ayah makan dalam bilik? Kenapa tak makan dengan abang? Orang tengok bola. Abang bukan nak bola. Dia tinggal lelaki dia dapur. Itu nama tak berakhlak. Walaupun isteri dah makan, suami belum makan, patut je dia tunggu suami dia. Baru suami seronok. Abang tambah lauk. Baru suami seronok. Nampak? Ini tidak. Abang nasi dah siap, makanlah. Tu kamu tak makan, dah kenyang, makanlah. Kamu buat apa? Tengok Gusti. Astagfirullahaladzim. Nak tengok Ric Flair tu tuan. Aduh, harga punya ni. Sebab itu kadang-kadang dia serah pada pembantu rumah. Bibik layan dia. Bibik layan, Kang Mas, tambahnya nasi Kang Mas, boleh juga kata dia. Kang Mas, tambah lauk, boleh juga. Kang Mas, tambah airnya, boleh juga. Kang Mas, tambah isteri, boleh juga kata dia. Padan muka kita. Sebab tu disuruh kita layan elok-elok. Tak makan pun tak apa, teman, tengok muka suami. Suami nak telan, tengok. Dia tengok je. Kamu jangan tengok muka aku, malu lah. Setengah suami dia tak bagi isteri dia tengok, malu. Tuan-tuan, manusia dinilai nombor 3 kata Luqman masa dia makan. Cuba tengok. Nabi larang kita kalau makan depan kita, tangan panjang ambil yang lain. Ikan goreng di sini ada, ikan goreng di sana pun ada. Dia langkau pergi ambil di sana. Makruh hukum dia. Nabi tak suka tangan panjang-panjang di situ. Okey, Nabi tak suka perbuatan macam itu. Baik, yang keempat, pesan Luqmanul Hakim. Kata dia, jagalah pemikiran kamu bila kamu solat. Jagalah pemikiran kamu bila kamu solat. Kerana banyak benda akan datang bila kita solat. Banyak benda akan datang sebab pada masa itulah syaitan akan goda kita habis-habislah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun tentang sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang berjaya ialah orang yang menjaga semayangnya, orang yang jaga solat. Dia jaga solat sebab pada masa solat itulah setan banyak merosakkan manusia. Cuba tuan-tuan ingat, kalau anak kunci tuan-tuan hilang, pukul 5 start cari, mana anak kunci aku ni? 5:30 tak jumpa lagi, pukul 6 tak jumpa lagi. Aduh, letihnya aku cari tak jumpa. Tuan-tuan pergi semayang sah. Dalam semayang tu ingat, Allahu Akbar. Ya Allah, dekat motor. Tengah semayang tu setan bagi tahu ada kat motor kata dia. Bayangkan tuan-tuan. Baik je setan pada masa itu. Dia nolong nak nyesatkan kita tuan-tuan. Sebab tu setan datang. Tuan-tuan ingat bila semayang tu tuan-tuan setan lari ke?
Tidak. Lagi dia datang. Kadang-kadang dia datang pada kita, dia jadi gatal. Gatal pula tengah-tengah belakang. Padahal sebelum semayang tak gatal. Bila semayang, tengah-tengah tulang belakang ni gatal. Itu je tuan-tuan tengok orang tengah semayang begini tu. Ada tak tuan-tuan tengok orang yang semayang, yang berdiri kaki sebelah, kaki kiri je berdiri, kaki kanan duk garu kaki kiri. Subhanallah. Padahal kalau tak semayang, dia tak gatal pun betih kaki kiri tu. Tapi bila semayang, betih kaki kiri dia gatal. Dia boleh berdiri kaki sebelah, kaki kanan duk garu geruk. Setan duduk di situ. Kadang-kadang setan duduk, telinga ni dengar macam-macam. Sampai cicak berbunyi pun dia dengar. Kadang-kadang mata jadi liar. Sebab tu saya tak suka kalau tuan-tuan letak mesin information tu depan bawah mihrab, atas apa nama mihrab, atas mimbar. Saya cukup tak suka letak di situ. Nak letak ke tepi ke belakang. Kadang-kadang jadi tak khusyuk. Tok Imam baca ayat panjang, kita duk tengok di bawah. Kadang-kadang setan dia ajak tengok di atas. Kuliah maghrib Ustaz Kazim, kuliah rasa Ustazah Hanum, dia boleh baca kutipan Jumaat 4 bulan 6 4,200. Banyak dia boleh kata banyak. Oh subhanallah. Sebab tu benda hak boleh ganggu semayang kita tak di tepi. Sebab bila tak di tepi jarang orang tengok ke tepi, melainkan bila salam. Jarang sangat tuan-tuan. Alhamdulillah 4,400 alhamdulillah. Jarang sangat, melainkan orang gila tuan-tuan. Jaga, setan akan datang macam-macam. Masa itulah anak menangis, masa itulah telefon berbunyi, masa semayang itulah rasa gatal, masa semayang itulah tengok cicak gaduh, masa semayang itulah ingatan tak khusyuk, macam-macam dia sampai. Sebab itu Luqmanul Hakim pesan, jaga ingatan bila solat. Tumpu betul-betul. Ustaz, macam mana nak jaga solat? Macam mana nak jaga tumpuan khusyuk? Saya tak tahu nak jawab. Kalau orang tanya pada kita macam mana yang dikatakan khusyuk, saya tak tahu nak jawab. Siapa yang sedar dia khusyuk, maknanya dia belum khusyuk. Siapa yang perasan dia khusyuk, maknanya dia tak khusyuk. Allahu Akbar. Rasa macam Imam Mekah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh bercakap yang dia tu rasa macam Imam Mekah, maknanya dia tak khusyuk. Dia pun semayang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Dalam hati dia kata, ya Allah, khusyuknya aku tak ingat apa pun hari ni. Padahal dia dah bercakap, aku tak ingat apa pun hari ni. Itulah tanda dia tak khusyuk. Tuan-tuan ingat khusyuk tu teringat kat siapa? Tuan-tuan ingat khusyuk tu ingat nak balik kampung ke, besok hari raya ke apa ke? Tak. Syaitan dia perasan sampai pada satu tahap. Cuba hang tengok hang semayang malam ni, hang tak ingat apa pun. Bagus hang. Dia pun bagus aku. Tak ingat apa pun aku. Padahal dia dah tak khusyuk. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, bila mereka luka kena perang, kena panah, waktu bila nak cabut anak panah daripada perut betis, waktu mereka solat. Bila mereka berdiri untuk solat, sahabat-sahabat pun tarik anak panah, tak sedar pun. Habis semayang dah tengok anak panah dah tak ada dah baluk dah kaki. Subhanallah. Kita sekarang lah, ya Allah, tak tahu nak abang. Ya, punya tak khusyuk lah. Tak khusyuk lagu mana, semayang sebelah TV pula anak basah. Allahu Akbar. Kejadian gempa bumi di Turki mengakibatkan kesian. Allahu Akbar. Macam mana? Subhanallah. Sebab tu elak kalah daripada benda tak khusyuk. Sebab tu Nabi Muhammad dia tengok isteri dia Siti Aisyah
gantung gambar burung, langsir daripada gambar burung. Bila Nabi nak sembahyang, Nabi tengok langsirnya ada gambar binatang. Nabi panggil Siti Aisyah, kamu buang langsir ni, jangan bagi ganggu sembahyang aku. Maknanya kita kalau nak khusyuk, jangan sembahyang di hadapan benda-benda yang bernyawa, gambar yang bernyawa. Jangan gambar orang. Sebab tu adik-adik muda yang datang malam ni, kalau nak sembahyang di masjid, jangan duk pakai t-shirt yang ada gambar di belakang. Ini gambar Bob Marley. Gambar Bob Marley main sembahyang Jumaat. Orang hak belakang tu pula Ipuh Marley. Duk tengok gambar tu, Allahu Akbar, siapa gambar ni? Jangan. Yang keduanya, jangan yang bertulis. Biar baju kosong tak boleh datang. Jangan bertulis. Bila tuan-tuan bertulis di belakang, orang akan baca. Orang akan baca. No money, no talk. Duk baca je. Duk baca, tak mau tuan-tuan. Biar khusyuk semua orang. Biar khusyuk. Ada pula orang yang perasan khusyuk, maka dia jadi penyakit was-was. Sebab dia nak terlalu khusyuk. Fawaswasalahu masyaitan. Penyakit was-was ini datangnya daripada syaitan. Yang mula-mula diwas-waskan ialah Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf, dibisik-bisiknya pada Hawa, dibisik-bisiknya pada Adam tentang buah yang dilarang makan. Datang penyakit. Sampailah anak cucu Adam, dia masih bisik benda yang sama. Penyakit apa? Penyakit was-was. Dia mari. Sebab tu kadang-kadang bila angkat takbir sembahyang, dia dah mari dah. Dia usolli saja dekat 10 kali. Usolli dulu 10 kali. Bayangkan tuan-tuan, saya pergi ceramah di satu tempat, Tok Imam duk usolli. Kalau makmum tu boleh gagah lagi, ini Tok Imam usolli. Saya tengah ambil air semayang, baru sampai ambil air semayang. Dah habis ambil air semayang, dia baru Allah, baru dapat tuan-tuan. Seksa benar tengoknya. Dia usolli lillahi usolli, ya Allah. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tampar je kat belakang dia. Bok bagi sekali usolli, Allahu Akbar, kompong dapat. Duk usolli apa? Saya semayang Jumaat tuan-tuan, sebelah orang yang tak boleh berdiri, dia duduk je. Saya semayang sebelah dia. Bila dah habis imam baca khutbah, qamat nak semayang. Bila nak semayang, saya pun angkat takbir. Allah, saya terkejut sebab dia melompat. Dia duduk, dia melompat nak angkat takbiratul ihram. Allah, terkejut saya. Astagfirullahalazim. Hai, kita beralah lagi kejap. Tak apa, abang dulu, tak apa. Susah nak dapat ni. Minggu depan, takdir Allah, saya semayang sebelah dia lagi sekali. Kali ni saya tak terkejut dah. Relax lah bro, dah tahu lah dia jenis melompat. Saya pun angkat peduli apa aku. Allahu Akbar. Orang sebelah dia pula Bangla pula kali ni. Saya confirm Bangla pun terkejut. Ni dekat tempat aku tak ada orang jenis ni. Melompat Allah. Tak apa dia fikir tuan-tuan. Sebab tu jaga-jaga. Kadang-kadang kita dia nak bagi khusyuk sangat, jari ni pun asyhadu alla. Dia khusyuk, orang sebelah tak khusyuk. Orang sebelah tengok pasal macam ni. Sepatutnya dia kena tengok jari dia sendiri. Tak, pasal kawan tu pelik sikit, asyhadu alla. Kadang-kadang khusyuknya orang itu terganggu dengan sebab kita buat. Kita yang menjadikan orang tidak khusyuk. Sebab apa? Busuk. Badan bau busuk, minyak wangi tak pakai, baju 10 hari tak basuh, serbannya hitam legam, baju jubahnya hitam legam. Di situlah tidur, di situlah semayang. Jubah itulah bawa tidur, jubah itulah bawa ke tandas, jubah itulah bawa tidur, jubah itulah bawa semayang. Allah, angkat-angkat saja tuan-tuan, tak pernah gosok gigi. Subhanallah. Kipas angin pula macam ni, duk tolak main khabar tu kat kita.
Subhanallah. Ni namanya dia mengganggu konsentrasi orang. Kadang-kadang orang perempuan di masjid baca kuat sangat, duk balik langsir tu, suara dia kuat, alhamdulillah, ar-Rahman, Malik. Orang sebelah pula tak khusyuk. Ada macam itu. Ada pula yang bawa anak kecil menangis, bawa budak kecil duk menangis, duk tarik telekung mak dia, mama, mama. Dia tengok serupa je, semua putih, dia tak tahu mana satu mak dia. Lagi kacau tuan-tuan budak-budak ni. Bila mama dia buat isyarat, dia pula jawab, apa syuk-syuk. Kadang-kadang orang sebelah marah pula dalam semayang, duk marah. Udah tahu dia budak, bawa buat apa? Sebab itulah Nabi Muhammad bila dengar saja budak kecil menangis dalam masjid, Nabi ringkaskan bacaannya. Nabi ringkaskan bacaannya supaya bagi peluang budak ni senyap, bagi peluang mak dia ambil budak ni, dan supaya nak jaga orang lain supaya konsentrate dengan solat. Pesanan yang kelima Nabi Muhammad Luqmanul Hakim kepada anaknya, pesanan yang seterusnya ialah ingatlah Allah di mana sahaja kamu berada. Uzkurullah, ingatlah kamu semua kepada Allah. Di mana saja kita berada, ingat pada Allah. InsyaAllah bila kita ingat kepada Allah di mana-mana saja, kita tak akan menipu. Takutlah pada Allah. Allah nampak kita. Allah rekod, catat apa yang kita buat. Ingat pesan Luqman ini. Ingat pada Allah. Bawa kereta ingat pada Allah. Duduk seorang-seorang ingat pada Allah. Duduk ramai-ramai ingat pada Allah. Bila kita banyak zikrullah, bila kita banyak zikir kepada Allah, Allah akan ingat kita. Tuan-tuan tengok cerita hantu Kak Limah balik rumah. Nampak tak? Tok Bomo siap tu main pelawak dia mari. Balik cari cerita hantu Kak Limah. Dia mari berubat orang, pelawak. Kalau kita ingat orang ingat kita, kata dia. Sebab tu musuh orang nampak hantu. Pasal mu ingat ke dia pun ingat ke mu. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau ingat ke hantu mari lah. Tuan-tuan balik dalam gelap tu, mak takut hantu, datanglah dia. Sebab tuan-tuan sebut dia, kalau mu ingat ke hantu ingat ke mu. Jadi kalau kita ingat ke Allah, Allah ingat pada kita. Masalah kita ni, kita duk ingat benda lain, kita tak ingat Allah. Ingat nak seronok, ingat nak enjoy, ingat ni, kita lupa pada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad ketika keluar daripada tandas, Nabi Muhammad sebut, ghufranaka ya Allah, berilah keampunan engkau pada aku ya Allah. Sebab apa yang Nabi sebut ghufranak, ampunkanlah aku ya Allah? Sebab apa? Sebab masa dalam tandas kita tak sebut pun nama Allah. Bismillah tak sebut, Alhamdulillah tak sebut, kita baca doa je. Duduk dalam tandas tu tak payah fikir lah. Buanglah benda yang nak dibuang. Sebab tu bila keluar daripada tandas, kita minta ampun. Sebab tadi kita tak sebut namamu ya Allah di dalam tandas tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, sampai begitu kita kena ingat pada Allah. Orang yang beriman ni, Allah ni sentiasa di bibir. InsyaAllah, Masya Allah, Barakallah, Subhanallah. Tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang orang yang bagi salam. Tuan-tuan buka dalam satu hadis, Nabi cerita tentang sebuah mahligai dalam syurga, yang mana mahligai ini diperbuat daripada mutiara. Mahligai ini diperbuat daripada permata. Orang luar nampak orang dalam nampak orang luar. Cantiknya mahligai ini. Maka bangun seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah mahligai ini ya Rasulullah? Maka Nabi jawab,
mahligai ini untuk man atabal kalam, untuk orang yang banyak menyebut perkataan yang baik-baik. Ni nombor satu. Orang yang duk sebut benda baik-baik, bila rumah dia kena pecah, dia boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, dia orang nak ambil barang, ambil lah. Janji anak saya selamat, isteri saya selamat, saya redha. Alhamdulillah. Yang pentingnya nyawa selamat. Dia orang nak curi laptop, dia orang nak curi iPad, iPhone, curi bilah. Benda tu boleh beli lain. Sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit subhanallah. Orang macam ni kalau dia sebut nama Allah selalu, dia duk sebut perkataan yang baik, dia menyabarkan orang, dia menasihatkan orang, dia menjadikan orang lain tenang dengan kata-katanya yang baik. Kata Nabi, orang ni akan dapat sebuah mahligai dalam syurga yang diperbuat daripada mutiara yang nampak luar dalam. Atau ustaz, kalau dah nampak luar dalam, nanti macam mana ustaz? Tuan-tuan, di hari kiamat tidak ada skodeng. Dalam syurga tak ada skodeng, tuan-tuan. Tak ada masa nak mengendar makcik liha tu, tak ada, tuan-tuan. Mana ada jahat dalam syurga, tak ada jahat. Di dunia ni sungguh kita beli teropong mahal-mahal supaya kita teropong bintang, dia teropong janda. Jahat orang ni. Di dalam syurga tak ada, bunyi tu pun tak ada, tuan-tuan. Betul yang saya cakap. Dalam syurga ni semua benda yang baik-baik je. Peluh tak ada, jealous tak ada, nak mengendap tak ada, nak ambil hak orang tak ada. Jadi tuan-tuan, Nabi kata man atabal kalam, nombor satu, orang yang cakap baik-baik dapat mahligai dalam syurga. Yang kedua, siapa dia mahligai dalam syurga yang dapat cantik ni? Wa ada masyam, orang yang mengekalkan puasa sunat. Isnin Khamis puasa setiap minggu. Tak boleh setiap minggu, tengah bulan 13, 14, 15. Tak boleh 13, 14, 15 ambil awal, ambil tengah, ambil hujung. Awal, tengah, hujung. Inilah 3 jenis puasa sunat yang Nabi suka. Isnin Khamis, 13, 14, 15. Dan yang ketiganya puasa awal, tengah, hujung bulan. Kekalkan puasa jenis ini. Yang ketiga kata Nabi wa at'amat ta'am, orang yang bangun semayang malam, orang yang bagi makan orang, minta maaf. Wa at'amat ta'am, orang yang rajin jamu orang makan. InsyaAllah dia dapat mahligai dalam syurga. Dan yang keempat, wasalli lillahi bil laili wan nasu niyamun, orang yang sembahyang malam kerana Allah semata-mata. Pada waktu orang lain sedang tidur, Allah ganti mahligai kepadanya di dalam syurga. 4 benda ni. Cakap yang baik, kekalkan puasa sunat, bagi orang makan, dan yang keempatnya bangun sembahyang malam. Ni tuan-tuan yang duduk berniaga di bazar rakyat ni, macam mana nak tarik orang datang? Kita nak tarik orang datang, mula-mula kena tarik malaikat datang dulu. Balik rumah, tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Surah Al-Ma'arij juzuk 29. Allah sebut tentang Al-Ma'arij. Apa dia Al-Ma'arij? Al-Ma'arij ialah tempat turun naik para malaikat dan roh. Roh maknanya Jibril. Malaikat turun, malaikat naik, saat dia turun, saat dia naik, saat dia turun, saat dia naik. Ini dipanggil Al-Ma'arij. Nak dapatkan sesuatu keberkatan, kita kena cari keberkatan yang datang daripada doa para malaikat. Tu, malaikat yang turun naik tu nama dia malaikat rahmat.
Ni tuan-tuan, mari malam ni malaikat rahmat duk turun naik, turun naik, turun naik. Turun naik pasal apa? Duk report pada Allah siapa yang datang. Duk report pada Tuhan siapa yang datang, siapa yang mencatat, siapa yang mendengar. Malaikat report. Cuma tuan-tuan tak perasan, tetapi kita boleh rasa. Kita boleh rasa malaikat datang. Saya dah bercakap 1 jam setengah. Ada tuan-tuan terasa. Saya bercakap pukul 9 lah 10.30, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Kalau saya naik kereta dah sampai Ipoh lah tuan-tuan. Ada tuan-tuan terasa? Ada punggung tuan-tuan gatal? Tak ada. Pasal malaikat rahmat datang. Sebab tu tuan-tuan rasa tenang. Sebab tu ramai tidur. Tenang. Seronok je dia. Tak percaya cuba tuan-tuan dengar khutbah jemaat, senang tidur. Bila masa saya nak tidur? Cuma lepas saya keluar hospital, saya tak sihat dulu ni, sebulan saya tak baca khutbah. Sebulan saya rehat. Saya pergi masjid, saya menung dengar orang baca khutbah. Saya dengar pula orang khutbah, saya pula tidur. Baru ni saya tidur 2 kali. Rupa-rupanya tidur waktu khutbah sedap tuan-tuan. Leno lah, Masya Allah. Leno betul dia cakap, lentok. Sekali lagi aku pergi cakap kat Imam ni, hang turun lah aku baca. Lentoknya tuan-tuan. Kita hendaklah sama-sama, ya Allah. Saat kita naik atas, turun balik, sama-sama kita pun sama turun balik. Ya Allah. Aduh, sabar je lah. Lawak macam mana? Rupa-rupanya dengar khutbah ni sedap tidur rupanya tuan-tuan. Masya Allah. Sebab apa? Rahmat Allah gamar dia. Malaikat datang. Bila malaikat turun naik, masa itulah tuan-tuan barakah akan sampai tempat ini. Sebab tu saya seronok. Saya dengar cerita YB Dr. Mariah, kita pun banyak tolong sini. Pihak penganjur pun tiap-tiap bulan buat event macam mana nak datangkan orang datang sini. Alhamdulillah. Buatlah. Buat program macam ni. Panggil budak-budak, apa nama, anak-anak tahfiz kita selawat tadi. Biar barakah tempat. Bila barakah tempat ni, kalau ada niat jahat orang, nak bagi gelap, tak nampak, insya-Allah tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang gelap sungguh tuan-tuan. Pokok banyak sangat pun salah juga. Orang tak nampak, orang nampak pokok je tuan-tuan. Kadang-kadang nak bagi cerah juga. Tu nombor 1. Datangkan malaikat Al-Ma'arij yang datang daripada Ma'arij. Amalkan. Buat selalu. Mayang malam, buat jamuan, puasa. Buat semayang malam, puasa, sebut nama Allah, berzikir pada Allah. Tuhan tolong. Saya dah edarkan pada tuan-tuan, tak banyak dapat tu, prospektus. Asal sekolah saya tu tuan-tuan, 20 orang, 40 orang. 20 orang. Sekarang menjangkau 845 orang. Asalnya saya sewa kedai, rumah lot kedai. Sekarang kita ada bangunan. Tuan-tuan jangan kata pula kerajaan bantu, tak ada. Semua bergerak atas diri sendiri. Wakaf dan derma orang ramai. Jangan kata saya dapat 7 juta, 8 juta pula. Baru ni ada satu ustaz kata saya dapat 7 juta. Masa bila saya dapat 7 juta? Saya ceramah, kita kutip derma, wakaf, buat. Yang tahun depan kita nak ambil budak tahfiz baru dalam 20 orang. Yang minta temuduga 500 orang. 500 nak pakai 20 yang kekosongan. Hak minta 500, mana nak letak lagi hak 400 lebih. InsyaAllah tuan-tuan, amalan kedua yang tuan-tuan kena buat selalu ialah
Baik. Ini ada satu soalan. Zaujah ana suruh ana beli chicken steak. Kalau tak beli kena tidur kat luar malam ni ustaz. Astagfirullahaladzim. Tak ni pun dia hantar mesej. Isteri dia suruh beli chicken. Kan? Kalau tidak, tidur kat luar malam ni. Masya Allah. Subhanallah. Baik tuan-tuan. Nombor 2. Tuan-tuan kena baca surah Ar-Ra'du. Ayat 1 sampai 3. Selalu. Ada satu YB datang jumpa saya. Dia kata, ustaz belum bagi doa supaya program apa yang saya buat ramai, supaya bila saya bercakap orang dengar cakap. Saya tanya YB, kenapa YB cakap macam itu? Yelah, kalau program saya orang susah datang ustaz. Tapi saya tengok program ustaz ramai je datang. Macam mana ya? Dia kata, ustaz kalau saya bercakap orang tak dengar ustaz. Orang menyembah, orang buat handphone, orang tidur. Saya kata, mana saya tahu, saya ceramah je. Tapi YB sebut apa? Kalau YB ceramah agama, ceramah bagi orang faham Islam, insya-Allah orang dengar. Jadi tuan-tuan, kalau nak bagi ramai orang, baca surah Ar-Ra'du juzuk 13 ayat 1 sampai 3. Ayat ni kalau tuan-tuan amalkan selalu sebagai imam masjid, pengisi masjid, masjid pun ramai orang. Kalau tuan-tuan berniaga amalkan ni, tak payah nak pasang tangkal, jampi, minta ubat dekat Niang Rafiq. Nak bagi ramai tak payah. Tuan-tuan minta pada Allah. Tiap-tiap kali buka kedai, alif lam ra. Tiap-tiap kali buka perniagaan, alif lam ra. Baca sampai habis. Insya-Allah. Begitu juga ayat ini untuk menjadikan orang yang tak dipinang, dipinang. Masa saya nak berturun ilmu ni lah, dia berdengung. Ni, yang mana belum kahwin, anak dara tak kahwin-kahwin lagi ustaz. Oi, berapa? 16. Memang tak kahwin lah, makcik muda. Ni hak tak kahwin ni, asal bertunang putui, asal putui bertunang. Terus diam terus. Okey. Macam cerita Man Laksa pula tuan-tuan. Yang mana faham-faham. Macam cerita Man Laksa. Allah. Nak konsert duk paku pun paku. Yang mana faham-faham cerita Man Laksa tu. Jangan cik adik lah sayangan. Itu cerita Man Laksa. Nampak tu? Masa ni lah bunyi merecun, bunga api semuanya ada. Tadi tak bunyi pun. Halo? Okey, boleh lah. Jadi tuan-tuan, ayat ini yang 1 sampai 3 ni bukan setakat untuk orang berniaga, untuk orang masjid. Ni alamat kahwin ni pun. Duk bawa beras main jumpa saya, ustaz tolong jampilah anak saya ni tak kahwin. Apa kena beras dengan kahwin? Dia kata, ustaz orang tak Minang. Asal Minang senyap. Asal senyap Minang. Okey? Baca ayat ini. Siapa kena baca? Anak dara tu. Bukan mak baca. Mak baca dapat kat mak lah. Asyik mak je kena Minang. Saya tak ada pun. Ada aku yang baca tadi. Jadi minta tuan-tuan. Ni ayat ni. Nombor 3. Saya minta pada pengurusi jawatankuasa penganjur, pengurusi bazar rakyat, peniaga-peniaga di sini, tolong baca doa ni. Tolong baca doa ni ya. Ikut saya baca. Ikut saya baca. Yang mana ada pen, tulis. Yang mana tak ada pen, ada handphone, rakam. Yang tak ada rakam handphone, rakam di telinga. Ingat dalam otak. Mudah-mudahan Allah berkat tempat ini. Saya doakan tempat tuan-tuan ini jadi barakah. Nak barakah sesuatu tempat kena ada persatuan, kena ada perpaduan. Saya tak kata sekolah saya hebat, saya tak kata langsung sekolah saya bagus. Tetapi sekolah kita, kami dasarkan niat semata-mata kerana Allah.
Niat kerana Allah. Orang dengki ni tuan-tuan biasa. Biasalah orang dengki. Dulu ada orang buang air besar dalam surau kami. Seminggu buang air besar atas sejadah Tok Imam, atas sejadah perempuan, sah perempuan, dia pergi berak di situ. Kadang-kadang 3 kali berak dia dalam satu malam. Yang herannya bila jaga, bila kami tunggu siapa berak, tak ada pun siapa dia. Bila nak semayang subuh pagi besok, ada je di situ. Masya Allah. Jadi ni hati je tuan-tuan. Hati manusia ni kita tak tahu perangai. Dan setengah orang dia kata sihir ni tak ada. Wajib percaya adanya sihir. Jangan kata tidak ada sihir. Wajib percaya adanya sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ingat benda ini. Sepatutnya saya tak boleh baca lagi doa ni pasal belum habis lagi wasiat Luqman. Kan? Wasiat Luqman yang ke-6, ingat mati. Bercakap apa-apa pun ingat mati. Sebab itu saya sebut 3 benda. 3 benda tanda-tanda orang tu dapat hidayah daripada Allah. Pertama, dia hentikan segala perbuatan maksiat yang dia buat. Okey. Nombor 2, bila sebut pahala, dia sanggup buat apa sahaja. Itu tanda-tanda orang dapat hidayah. Macam malam ni, hujan pun tuan-tuan datang. Asalkan pahala, datang. Sebab tu saya seronok YB doktor kita datang. Dia sibuk tapi dia ada ruang masa untuk belajar, untuk mendengar. Banyak YB yang saya jumpa, habis dia resmi dia balik. Saya dengan ini meresmikan ceramah kita pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dia turun, dia salam dengan saya, Ustaz, minta maaf Ustaz, saya ada satu lagi program Ustaz. Program apa? Pukul 9.30 ni nak pergi mana? Anda mengaji sini. Banyak saya jumpa YB macam itu tuan-tuan. Duduklah dengar majlis ilmu, duduklah sama-sama dengan rakyat. Minta. Dia duduk dengan rakyat sebelum dapat kerusi. Tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Lepas-lepas dapat kerusi, tinggal kerusi je. Ni kita tak mau. Sebab tu saya seronok doktor datang. Alhamdulillah. Tengok permasalahan kita bagus. Jadi tuan-tuan, orang yang dapat hidayah ni ialah apa jua pahala aku sanggup cari. Nombor 3, orang yang dapat hidayah daripada Allah, dia buat persiapan untuk kematian dia. Kalau ada hutang, dia bayar. Kalau dia ada salah dengan orang, dia minta maaf. Kalau dia ada benda tak baik dengan orang, dia minta maaf. Kalau dia curi, dia pulangkan balik. Kalau dia mengata, dia tarik balik. Ini orang yang baik. Saya habis ceramah di Tanjung Rambutan minggu lepas. 5 orang beratur nak bersalam dengan saya. Dipeluk-peluk je saya. Saya tanya kenapa semua ni? Kami semua mengata kat ustaz, kami semua kata kat ustaz macam-macam. Hari ni kami nak minta maaf, hujung rambut, hujung kaki. Kami minta maaf ustaz. Takut besok kami kena soal di hari kiamat. Saya kata saya dah maafkan. Saya maafkan, buatlah kerja kamu. Biasalah orang mumpak saya tu. Dia mau tak kenal maka tak cinta. Bila tak cinta, kutuk macam-macam. Dia lupa bila dia kutuk, kalau saya mati, adalah urusan yang akan tanggung kita di hari kiamat. Tuan-tuan kena ingat, bila mati saja seseorang, kalau kita ada urusan dengan dia, mengumpat, memfitnah dia, dia akan tunggu kita di hari kiamat untuk dia soal kita. Jaga-jaga. Cuba tuan-tuan ingat, kalau dia tu mati, aku ada tak urusan dengan dia? Aku pernah kata dia, aku pernah mengumpat dia, ada. Kalau gitu dia tunggu kita depan Tuhan. Dia akan dakwa kita. Sebab tu sebelum dia mati, sebelum kita mati, kita buat persiapan. Aku nak minta maaf. Tebalkan muka, nipiskan sombong kita, buang takabur kita,
Ulurkan tangan. Mat, aku minta maaf. Aku kata dekat kamu macam-macam, Mat. Aku minta maaf. Dan mat tu pula jangan tanya, kamu cakap apa pada aku? Ni masalah pula. Kamu tumbuk situ pula. Dah dia minta maaf, maafkan. Wal'afina 'anil nas. Ini 3 manusia yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, masa dah lewat, saya pun nak balik Ipoh. Tuan-tuan besok pun cuti, macam-macam lah benda nak buat dah. Jadi saya pun nak buat juga macam-macam kerja besok. Saya pun dah sibuk 2-3 hari di Singapura. Besok pun ada banyak kerja nak buat. Tuan-tuan pun banyak kerja nak buat. Sekarang tuan-tuan amalkan doa ni. Baik peniaga-peniaga yang berniaga di bazar ini, baik abang-abang, kakak-kakak yang datang di sini, begitu juga YB kita pun kena baca doa ni, sebab kita tak tahu hati budi manusia. Okey. Jadi yang mana ada pen, tulis. Yang mana tak ada pen, rakam. Yang mana tak ada Walkman, tak ada handphone nak rakam, tuan-tuan beli CD lah, senang. Ni alias salam buat CD tu. Okey. Jadi tuan-tuan ikut saya baca supaya kita dapat ijazah talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah ni tuan-tuan penting. Setengah orang belajar dia tak ada talaqi, dia tak ada berguru, dia mati ibai saja. Syarat dia bila sebut talaqi, bila kena tebal, kena tebal. Bila kena nipis, kena nipis. Ya, Hindustan pun talaqi musyafahah. Dalam cerita Milan, tengok cerita Milan tu, Sunil Dak dia ajar tu. Dia ajar satu perempuan, saben kamahina pavana karisor. Perempuan tu pun sambut, saben kamahina pavana karishor. Pavana karisor, pavana karishor. Her baba, shor nahi, sor, sor, sor. Pavana karisor. Tiara rajam mein se jes ban mana cimor. Duk. Cerita Milan. Tuan-tuan nak dengar lagu ni, buka YouTube, type Milan, keluar lagu dia. Saban Kamahina lagu dia. Demo sampai tanya saya, ustaz, tak pernah dengar apa ustaz? Sebab tuan-tuan belum lahir. Filem tu tahun 63. Masa tu saya umur 10 tahun. Sebab tu orang tak pernah dengar. Saya suka lagu lama-lama. Kan baru ni saya nyanyi dalam TV1. Dalam TV1 saya menyanyi. Ada satu artis telefon saya, ustaz, lagu tu lagu apa yang ustaz nyanyikan? Dia tak pernah dengar. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka, kasih juga cinta, membawakan damai di jiwa, sengketa serasa tiada, sebab cinta bahagia. Sayang, sayang adik, alah sayang, pujaan hati bimbang. Sayang, sayang adik, alah sayang, pujaan hati abang. InsyaAllah saya akan buat konsert nanti tuan-tuan. Dengan syaf apa, kami kasih kepada insya-Allah pada bulan depan di Lembah Keramat Ulu Kelang. Insya-Allah. Dia petik gitar, saya menyanyi. Boleh ustaz? Wallahu a'lam. Penganjur minta 10 lagu. Saya tanya lagu apa? Lagu ustaz, asalkan lagu halal. Insya-Allah saya menyanyi lagu Jamal lah. Kepadamu kekasih aku serahkan jiwa dan raga, juga segalanya, kekasih kita Allah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dah bersedia, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abtil hadha as-sihra biquwwatika ya jabbar as-samawati wal ard.
Baik, saya minta tuan-tuan tolong tebalkan 3 benda ni. Pertama, abtil. Tebal, abtil. Yang kedua, biquwwatika. Tebal, biquwwatika. Yang ketiga, jabbar. Tebal, jabbar. Kenapa 3 benda ni ditebalkan? Sebab menunjukkan kesungguhan. Ya Allah, batalkanlah benda ini. Abtil. Maknanya kita nak minta pada Allah, tolonglah batalkan jika ada sihir, jika ada perbuatan tak elok pada kita, tolonglah batalkan ya Allah. Yang kedua, biquwwatika, dengan segala kekuatanmu ya Allah. Dan yang ketiganya, ya Jabbar, yang maha gagah perkasa. Okey, lagi sekali ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abtil hadha as-sihra biquwwatika ya Jabbar as-samawati wal ard. Baik, sekarang tuan-tuan baca, saya pula dengar. Bismillah. Bismillah je kuat, yang lain tak dengar dah. Saya ada tulis ni, lagi sekali. Bismillah. Ya, Allahumma abtil hadha as-sihra ya Jabbar as-samawati wal ard. Okey ya. InsyaAllah saya doakan kawasan tuan-tuan dirahmati Allah, diberkati Allah. Perniagaan tuan-tuan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang terjebak dengan jenayah cyber, apakah cara dan bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz nak jawab terus atau nak kumpul dulu? Hello. Terima kasih pada Tuan Haji kita yang bertanya tentang jenayah cyber. Saya petang tadi pun ada ceramah juga di satu tempat yang berkaitan dengan cyber ni. Jadi jenayah sekarang ni tuan-tuan bukan lagi jenayah macam dulu curi ayam, curi itik. Ya, dulu sungguh. Sekarang yang masih curi ayam main bola. Nama dia offside. Orang kampung sebut curi ayam. Sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu tentang anak kita sendiri. Yang lebih mengetahui tentang anak kita ialah polis sekarang. Kadang-kadang bila anak kita kena tahan, anak kita kena tangkap, kita marah. Bila tunjuk di balai polis ni rekod baru kita tahu. Benda ni banyak kali saya jumpa. Mak bapak tak tahu perangai anak. Tak tahu langsung, dia nampak anak dia baik. Saya tengok satu orang yang jadi penyanyi. Masa menyanyi nasyid tu penyanyi, suara dia cukup sedap. Saya tanya pada pegawai, apa salah dia tuan? Kesalahan dia ialah klon kad kredit. Canggih tuan-tuan. Tahu berapa juta dia dapat daripada kad kredit yang dia klon. Otak ni subhanallah, geliga ni tuan-tuan. Kita pun tak sangka yang dia boleh buat macam itu. Jadi tuan-tuan, apa jua kesalahan, hukum dia adalah tetap kesalahan. Pertama, kita kena ambil tindakan. Kalau boleh kita stop lah. Kalau boleh, kita tak boleh kita stopkan, kita minta orang lain tolong. Minta tolong orang lain. Jangan malu. Sebab tu kita sekarang ada NGO banyak, ada tempat-tempat yang boleh kita pergi minta bantuan pihak berkuasa. Saya juga terlibat dengan agensi anti dadah. Terlibat. Sebulan sekali saya akan turun padang seluruh negeri Perak. Saya korban masa saya, tenaga saya untuk bercakap dengan penagih dadah dan orang-orang kampung. Program anti dadah ni tuan-tuan, dia ada banyak program. Dia ada banyak program untuk orang yang belum pulih, untuk yang dah pulih, untuk orang yang dah belum pulih tapi dah dibebaskan dalam masyarakat.
Jadi saya terlibat dengan mak bapak, dengan orang kampung, untuk orang-orang yang hisap dadah. Kadang-kadang timbul banyak masalah daripada masyarakat setempat, tidak mau bagi kerjasama. Bila sebut dadah saja, mereka ni jahat. Padahal bukan semua jahat. Kita boleh ubah lagi. Orang yang hisap dadah dengan kerjasama semua. Jadi saya minta pada tuan-tuan, dalam nak membasmi jenayah, bukan pihak polis saja yang boleh membasminya. Semua pihak kena terlibat. Daripada pemerintah kena kontrol. Ya, kelebihan yang terlampau dalam internet juga kena pantau. Di negara China misalnya, walaupun mereka tidaklah sebuah negara Islam, tapi mereka mengharamkan filem-filem porno dalam internet, laman-laman lucah. Malah siapa yang menonton laman lucah pun ditangkap. Dan sesiapa yang mengadu adanya laman lucah diberikan hadiah supaya dapat ditutup dan diberkah orang yang menganjurkan laman web lucah. Ini di negara China. Maknanya pihak berkuasa, pemerintah sendiri kena main peranan yang besar. Kemudian barulah turun kepada semua orang, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan yang terakhir tuan-tuan, kena ingat bahawa jenayah ni dia tak kira siapa. Anak ustaz pun terlibat jenayah, anak menteri pun terlibat, anak YB pun terlibat, anak ketua kampung pun boleh terlibat. Semua orang boleh terlibat. Sebab itu kita kena ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama tuan-tuan, kita tengok anak orang jahat, satu hari kejahatan itu akan berpindah pada kita. Jadi berhati-hati, jangan asyik mencari salah orang. Kita kaji dulu diri kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah. Saya cuma nak tanya soalan mudah saja. Ada kalanya bila saya bersolat, dia automatik dia akan menangis beria-ria. Kononnya teriakan Tuhan. Saya cuma nak double check dengan Ustaz. Adakah itu juga gangguan syaitan? Terima kasih banyak. Baik, jadi masalah menangis dalam solat itu harus dengan syarat tidak mengeluarkan bunyi, meratak, meraung. Sekadar menangis tak apa. Yang salahnya Allahu Akbar, Alhamdulillah. Yang tu tak mau. Yang tu tak mau. Ya Allah. Yang tu tak mau. Batal semayang lah. Yang tu jatuh batal semayang. Sebab dah meratap, dah berbunyi lain daripada semayang. Yang dibenarkan ialah menangis sekadar mengeluarkan air mata. Malah kalau semayang sunat di tengah malam, memang disuruh menangis pun. Memang disuruh menangis. Cuma jangan berbunyi ho. Kenapa tu? Menangis semayang. Yang tu tak mau. Sekadar meleleh je. Rasulullah pun bila semayang meleleh air mata dia. Tapi dia tak berbunyi. Dia tak bunyi ho. Tidak. Jadi sekadar menangis. Dan yang kedua, bila kita semayang, kadang-kadang gangguan juga boleh melampau. Gangguan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh ganggu waktu solat. Kadang-kadang waktu petang, lepas senja, lepas petang. Duduk tak semena-mena keluar air mata. Jadi sedih, hiba. Entah apa sebab dia menangis, dia hiba, dia tak tahu. Itu juga ada gangguan. Jadi yang tu kalau dah terlebih menangis tu akak, kena berubat. Ya, sebab tanda-tanda gangguan ialah selepas asar, sebelum maghrib, dia jadi sayu, dia jadi hiba, dia jadi merewang jauh, tiba-tiba keluar air mata dia. Tanpa dia minta, tanpa dia tak tahu sebab apa dia menangis. Itu tanda-tanda ada gangguan. Kena pergi buat rawatan Islam, insya-Allah. Habislah. Ada lagi? Ada lagi? Saya nak sebenarnya dah faham lah Ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi ini ada satu soalan masuk. Ustaz, jika nikah dengan bunian ada kan? If lelaki tahu dah, tapi kalau perempuan macam saya, boleh tak saya nikah dengan orang lain jika kita dah nikah dengan bunian? Ini soalan, tak tahu daripada sini. Jadi tuan-tuan dia kata boleh ke menikah dengan bunian? Tuan-tuan buka dalam kitab, ya, dalam kitab membicarakan tentang perkahwinan manusia dengan jin. Jin makhluk lain, manusia makhluk lain, tak sama. Dan pernikahan itu tidak sah. Kalau menikah pun dia bukan menikah, itu gangguan syaitan. Dan tak dapat anak pun dengan nikah dengan jin. Sebab berbezanya jenis.
Allah Ta'ala sebut, wa khalaqnakum min anfusikum azwaja. Diciptakan daripada kamu, pasangan hidup kamu daripada jenis kamu sendiri, bukan daripada jin. Jadi kalau ada orang mendakwa isteri dia jin, suami dia jin, tak ada. Itu semuanya mainan syaitan. Yang betul kahwin dengan jin hanyalah Rahmah Rahmat. Dia kahwin dengan jin Samsudin. Itu pun jin Samsudin itu orang, tuan-tuan. Bukan jin, nama dia je. Jadi berhati-hati. Jangan terpedaya mengatakan bahawa saya dah kahwin dengan jin. Tanda-tanda yang berkahwin dengan jin ni, dia mendakwa dia kahwin dengan jin. Sebab malam-malam dia mimpi dia dicampuri. Malam-malam dia mimpi dia tidur dengan makhluk. Mula-mula dia benci, lama-lama dia suka. Maka jin tu dia kata, kamu bini aku. Maka dengan sebab dia mengaku bini, maka orang Minang tak boleh sakit dan sebagainya. Ini kena buat rawatan. Tidak ada pernikahan dengan jin. Sebab berbeza makhluk manusia dengan jin. Manusia nak menikah sesama manusia je. Jin nak menikah sesama jin, bukan dengan manusia. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, terima kasih pada pihak penganjur. Terima kasih kepada yang berhormat Dr. Mariah yang datang. Terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi jika tuan-tuan nak dapatkan buku saya, perubatan saya, doa dan sebagainya, CD, tuan-tuan boleh dapatkan di sini. Semuanya adalah sumbangan untuk wakaf pembinaan madrasah saya yang baru, yang berharga 3.8 juta yang sedang dibina sekarang. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.